Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang dan selamat menuntun kepada siri Etika Alam Sekitar tema nombor 11, iaitu kitaran ekonomi. Nah, apakah dia kitaran ekonomi tersebut? Sebagai pengenalan, kita telah membincangkan berbagai topik di dalam siri ini, seperti dari permulaannya dahulu, tapak ekologi, keseimbangan di dalam alam sekitar, kitaran air, dan 3R kepada 5R, dan saranan agama Islam kita berkenaan alam sekitar. Kini kita akan kumpulkan semua ini dalam satu konsep yang baharu, iaitu apa yang dinamakan circular economy ataupun pusingan ekonomi. Ekonomi sekarang adalah apa yang kita ambil sumber dari bumi, buat benda-benda dan akhirnya buang ianya sebagai buangan. Proses ini adalah linear ataupun satu hala. Di dalam pusingan ekonomi, kita berhenti sisa buangan dari permulaannya. 3 prinsip asas yang diguna pakai ialah kita akan hapuskan buangan dan pencemaran, kita kitar barangan dan bahan-bahan, dan kita keterbaharuan alam semula jadi. Kita baharukan alam semula jadi. Dan lagi, pusingan ekonomi berasaskan kepada pergerakan benda, pergerakan kepada tenaga, boleh keterbaharuan dan sumber yang seterusnya menjauhkan ekonomi dari konsumsi sumber terhad. Sistem ini baik untuk bisnes, makhluk dan alam sekitar. Maksudnya ialah kita tidak melakukan ekonomi atau proses satu hala tadi. Kita ambil dari bumi, kita buat benda dan kita buang. Kita tidak buat seperti itu. Ini kita tengok bagaimana cara kita dapat melaksanakan circular economy ini ataupun pusingan ekonomi. Ia merupakan sistem yang mengatasi cabaran seperti pertukaran iklim, cabaran biodiversity, lesapnya biodiversity, sisa dan pencemaran. Kita mesti tukar sistem ambil, buat dan buang dengan peka kepada pengurusan sumber, sebagaimana kita buat barangan dan penggunaan serta apa yang harus dibuat dengan barangan tersebut selepas tamat dipakai. Selain dari mengurangkan pencemaran gas rumah hijau dan pembuangan sisa, kita akan tingkatkan kekayaan, peluang pekerjaan dan ketahanan sumber-sumber ini untuk penggunaan generasi-generasi akan datang. Peningkatan kelestarian. Penggunaan barangan kita semula dan recycle sisa pembinaan akan ditingkatkan manakala tanggungjawab dari pengeluar untuk mengurus barangan lusuh akan dipertingkatkan. Tuan-tuan, sedangkan kita nampak sekarang ekonomi pusingan ekonomi ini sudah berlaku di dalam beberapa barangan. Umpamanya sekarang orang tidak beli permaidani lagi atau kapet, terutamanya di pejabat-pejabat dan seterusnya. Tetapi kita sewa beli selama mungkin 4-5 tahun. Selepas itu syarikat tu akan membersihkannya ataupun mengambilnya semula dan
menukarnya kepada permaidani yang baru. Yang lama ini akan dikitar semula untuk menjadikan permaidani lain, ataupun diambil semula bahan-bahannya untuk penggunaan sebagai sumber barang-barang yang lain. Ini adalah antara pemikiran daripada ahli-ahli fikir yang menulis buku berkenaan dengan ekonomi pusingan ini. Konsep ini sudah mula diterima ramai semenjak tahun 1970, dan buku-buku ini merupakan apa-apa yang dapat dibincangkan dan bagaimana cara-cara hendak melakukan ekonomi pusingan ini. Ada satu prinsip yang dipanggil daripada buayan ke buayan, atau prinsip daripada cradle ke cradle. Sisa buangan adalah sebagai makanan ataupun sebagai sumber. Buangkan konsep sisa buangan. Mereka dan bentuk barangan selamat untuk kesihatan mereka, mereka dan bentuk barangan selamat untuk kesihatan makhluk dan alam sekitar, dan boleh diterbaharukan. Guna tenaga keterbaharuan seperti solar, angin dan hidro. Raikan perbezaan di mana kita hormat sistem manusia dan sistem semula jadi, seperti kitaran-kitaran tadi. Sila lihat butterfly diagram ini, ataupun diagram atau rajah kupu-kupu. Ini menunjukkan bagaimana cara kita melaksanakan pusingan ekonomi atau ekonomi pusingan. Ya, daripada mereka bentuk sesuatu barangan terus kepada alat-alat produksi, logistik dan seterusnya, hinggalah kepada sisa buangan. Jadi kita nampak bahawa di sebelah kiri merupakan biological nutrient dan sebelah kanan technical nutrient. Semua barang-barang yang dibuat kita kena reka dia daripada peringkat rekaan, ya, dan seterusnya apabila telah digunakan dan seterusnya, kita boleh balik semula dalam biological nutrient tadi, naik semula kepada design, kepada material dan seterusnya. Dan ini kita lakukan menggunakan technical nutrient, yang mana kita recycle, kita recovery, kita maintenance dan kita reuse. Ini merupakan cara kita melaksanakan ekonomi pusingan tadi. Juga kita haruslah boleh memikirkan apa yang dipanggil resolve framework, ataupun satu framework resolve. Yang pertama, R, kita regenerate. Tenaga boleh keterbaharuan dan barangan boleh di-regenerate. Kita reclaim, kita retain dan kita kembalikan kesihatan ekosistem. Seterusnya, S ataupun share. Kita boleh kongsi aset seperti kereta, seperti bilik, seperti peralatan. Kita boleh guna semula barangan terpakai. Kita boleh reka peralatan yang boleh ditingkatkan jangka hayatnya. O, optimize. Kita boleh tingkatkan prestasi. Kita boleh hilangkan sisa dalam pengeluaran dan rantaian supply. Kita boleh gunakan data-data besar, otomasi dan penderiaan jauh melalui optimization atau optimize. L, loop. Buat semula barangan dan komponen. Kita semula benda.
kita boleh ekstrak biokimia daripada sisa organik. Exchange, V atau virtualize, kita cuba menjaga sisa-sisa tadi untuk boleh digunakan sebagai sumber kepada barang-barangan baru. Dan akhir sekali kita boleh menukar atau exchange, ya, exchange, ganti yang lama, benda yang tidak keterbaruan, gunakan teknologi baru seperti 3D printing atau percetakan 3D, pilih barangan baru, perkhidmatan dan dan perkhidmatan, ya, seperti kita sewa lah, bukan sewa beli, sewa. Inilah yang merupakan evolusi built environment. Di sebelah kanan, di sebelah kiri apakah peringkat-peringkatnya, di sebelah tengah di peringkat community ataupun karya kita, dan di sebelah kanan sekali ialah di peringkat bangunan atau building level, ya. Jadi apabila kita tengok peringkat regenerative atau bring ekosistem kembali kepada kesihatan semula, kita bina city sebagai forest atau sebagai hutan, dan kita bina bangunan seperti pokok, iaitu semuanya mempunyai sistem-sistem ataupun keadaan-keadaan yang boleh berkitar semula, seperti apa yang kita bincang seperti sebelum ini. Dan kita hendakkanlah mencapai sustainable, tiada impak negatif kepada ekosistem. Jadi di peringkat daerah atau community, daerah ataupun karya, ialah density tinggi, penggunaan sama, public transport, pedestrian oriented, green space dan roof. Semua ini merupakan pembangunan di peringkat satu-satu daerah ataupun di satu-satu bandar dan seterusnya, di mana di peringkat bangunan pula hendaklah mempunyai performance yang tinggi. Dan kalau kita umpamanya ada solar electrical generation, kita masukkan ia ataupun pasang ia kepada grid sistem electricity kawasan. Green, sustainable improvement kita, and environmental performance, kita tentukan kehijauan. Kita emphasis atau beri tumpuan kepada density tinggi, kegunaan bersama, kontrol kereta, dan mengadakan public transport. Ya. Seterusnya, dalam good practice, ya, community planning follows conventional suburban path, ataupun kita menggunakan community planning, ya, untuk mencapai good practice, itu performance level hendaklah mencapai top 25%, dan di peringkat bangunan 50% kurangkan daripada keadaan biasa, dan hinggalah sampai ke top 25% daripada keadaan sekarang. Dan akhir sekali, dalam regulation atau peraturan, kita hendaklah minimum performance according to regulation, hendaklah sekurang-kurangnya performance yang minima, ya, iaitu di dalam transport, di dalam air, penggunaan air, di dalam sewer ataupun saluran najis, adalah dilihat sebagai berbeza. Jadi kita kena tengok satu-satu tu.
Dan akhir sekali, kita hendaklah di dalam bangunan, peringkat bangunan, kita hendaklah melihat emphasis kepada energi, ya, kepada energy performance. Bagaimana kita dapat mengurangkan energi. Cradle to grave. Ini yang dilihatkan bahagian 3 perkara ataupun tahap 3 perkara di bawah adalah cradle to grave ataupun daripada buaian hingga ke kubur. Yang di atas tu yang mana kita boleh regenerate semula dan sustain adalah cradle to cradle, iaitu daripada buaian akan kembali kepada buaian. Ini menunjukkan kalau kita tengok secara khususnya, ya, pokok-pokok ni menjalankan satu perkara yang begitu banyak dia punya kebaikannya, ya. Umpama dia menyejukkan, dia memberi tadahan kepada panas dan seterusnya, ya. Dan seterusnya dia mengambil, tarik carbon dioxide, ya, dan ada kotor-kotoran, partikel dan seterusnya melekat pada dia, ya, dan bawa jatuh ke tanah. Dan kita boleh tengok bahawa kalau di sebelah jalan pedestrian boleh menjadi teduh kepada pedestrian untuk keselesaan daripada kepanasan, ya. Dan ini menunjukkan energy saving benefit daripada shaded building. Jadi bangunan-bangunan tu tadi, oleh kerana ada pokok-pokok, dia akan mengurangkan kepanasan dan seterusnya kepada bangunan. Kita nampak ini dinyatakan sensitive air urban design, pembangunan kawasan urban yang sensitif kepada air. Ini gambar yang paling kanan sekali, nombor 2. Akhir sekali kalau kita tengok, ialah di dalam city ataupun di dalam perbandaran, sama, tetapi boleh kita tingkatkan dengan menggunakan lebih banyak pokok. Jadi kita meningkatkan kanopi pokok, kita gunakan kita kurangkan kepanasan urban heat island, kita kurangkan particulate pollution ataupun habuk-habuk dan seterusnya, dan kita mengurangkan air daripada terus ke longkang tapi dapat masuk ke dalam tanah dan akan meningkatkan sumber air dalam tanah. Ini merupakan apa yang kita faham dengan circular city. Pertama sekali, wastewater ataupun daripada ini najis dan seterusnya pergi kepada treatment atau pembersihan. Yang ini dipecahkan daripada di dalam waste treatment tadi dan menjadi baja dan boleh menjadi electricity. Dan bila dia letak semula ke dalam agriculture, akan mendatangkan air dan makanan. Waste, apa-apa jenis buangan tadi boleh menjadi organic waste ataupun ini digunakan di dalam recycling facility untuk boleh menjadi bahan-bahan recycle dan juga boleh dijadikan sumber tenaga di dalam thermal ataupun pelan pembaikan tenaga. Ini merupakan konsep
Scarcity. Sekian tuan-tuan, kita nampak di mana di dalam keadaan semula jadi, semua sumber-sumber yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sumber-sumber yang boleh keterbaharuan dan juga sumber-sumber yang boleh berkitar semula. Hanya manusia saja yang ambil, guna dan buang. Jadi sekarang ini kita haruslah masuk kepada pemikiran konsep yang baru, di mana kita bukan saja ambil, guna, buang, tapi ambil, guna, kita guna semula, kita recycle, kita juga boleh keluarkan bahan-bahan asli atau bahan-bahan asas daripadanya untuk dijadikan semula barangan. Dan akhir sekali, sekiranya sudah tak boleh lagi buat apa-apa, boleh digunakan sebagai sumber tenaga kalau dibakar, ataupun mengurangkan bilangan buangan di dalam landfill ataupun di dalam pusat-pusat pelupusan. Jadi sekianlah sahaja buat kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sekali lagi saya peringatkan, sekiranya video-video ini mendatangkan sedikit makluman ataupun manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak, mintalah tekan butang like, share, subscribe dan butang loceng, dan seterusnya butang all. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.